Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya, Azam Baki tidak pilih puak atau parti. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberitahu bahawa sikap Tan Sri Azam Baki menjalankan tugas dan siasatan tanpa mengira puak atau parti menjadi antara faktor kerajaan melanjutkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurutnya, belum pernah dalam sejarah pejabat menteri digeledah SPRM bagi menjalankan siasatan. Atas kapasiti itu, kita teruskan hikmat beliau. Katanya pada sidang akhbar selepas mempengerusikan Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN di bangunan Perdana Putra di sini pada Isnin. Beliau berkata demikian mengulas mengenai kontrak Azam yang dilanjutkan setahun. Anwar berkata, Azam diberi kebebasan untuk menerajui SPRM dalam usaha membenteras penyalahgunaan dan salah laku dan rasuah. Beliau dilantik semasa Pago Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dari segi kerja saya, bagi kelonggaran sebagai pihak berkuasa kepada SPRM dan Jabatan Peguam Negara AGC untuk jalankan tugas, beliau jalankan tugas memuaskan, katanya. Sebelum ini, media melaporkan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah memperkenalkan pelantikan semula Azam selama setahun berkuat kuasa 12 Mei lalu. Azam, 60, mula dilantik ke jawatan itu sejak 9 Mac 2020 bagi menggantikan Ketua Pesuruhjaya sebelum itu, Latifah Koya. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya dipetik daripada syabudin.com.net bertajuk Kecut selepas dicabar Anwar, Bersatu akhirnya mengaku angka 126 hanyalah auta. Bersatu akhirnya angkat tangan mengaku kalah serta sedar daripada mimpi tentang ketidakmampuan untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata, kerajaan pimpinan Anwar cukup kukuh kedudukannya kerana mempunyai 148 sokongan ahli parlimen. Sangat sukar untuk pihak pembangkang mengatasi jumlah itu. Ia bukanlah satu perkara mudah, ujar beliau. Dengan itu, ujar beliau, Bersatu tiada rancangan untuk mengusulkan undi tidak percaya pada sidang parlimen akan datang. Begitupun untuk menutup malu atas ketidakmampuan yang digembar-gemburkan sejak minggu-minggu kebelakangan ini, beliau menyalahkan Anwar kerana memberi respon terhadap perkara tersebut yang kemudian mencabar blok pembangkang agar mengemukakan undi tidak percaya di parlimen jika benar mereka sudah mempunyai angka. Kenapa Anwar perlu memikirkan kabar angin atau gosip kecil di luar gelanggang? Sepatutnya beliau tidak perlu fikir berapa angka yang pihak pembangkang ada sebab kerajaan pimpinannya sudah cukup kukuh, iaitu mempunyai 148 kerusi tambah Razali lagi. Tiba-tiba nak salahkan Anwar pula? Kepada Ketua Penerangan Bersatu yang baru memegang jawatan tersebut, ingin ditanya, apakah isu menjatuhkan kerajaan hanya sekadar gosip kecil di luar gelanggang? Sedangkan yang menghebohkan angka 126 sebelum ini adalah seorang ahli majlis pimpinan tertinggi Bersatu sendiri. Tidak cukup dengan itu, seorang naib presiden Bersatu pula dilihat begitu galak menulis pelbagai persepsi mengenai kejatuhan Perdana Menteri di media sosialnya sejak seminggu yang lalu. Isu kecil di luar gelanggangka jika pemimpin kanan Bersatu sendiri turut jadi steam untuk menukar kerajaan. Dengan itu, ia sebenarnya bukanlah gosip kecil di luar gelanggang, tetapi secara sedar memang dicetuskan oleh Bersatu. Makanya, tindakan Anwar memberi respon adalah wajar dan munasabah, malah memperlihatkan beliau seorang Perdana Menteri yang peka, berani serta proaktif, tidak seperti PM8 yang sejuk dalam banyak perkara ketika memegang jawatan Perdana Menteri sebelum ini. Mujur jugalah Anwar pentas
mencabar agar bertempur di Parlimen jika ingin menumbangkannya. Maka seluruh negara dengan cepat akhirnya mengetahui angka 126 dan gembur itu hanyalah palsu dan auta belaka. Kalau tidak dicabar Anwar, agaknya berminggu dan berbulan lagi, angka 126 itu terus dijajah sebagai isu untuk mencetuskan ketidakstabilan. Seterusnya sebagai modal bagi sesetengah pemimpin parti itu untuk berangan-angan dan bermimpi kembali menjadi kerajaan dan dapat jadi menteri semula. Apabila dicabar Anwar dan sedar angka itu hanya sekadar auta, terkedu dan kecutlah mereka sekarang ini. Lagipun, kalau ikut logiknya daripada 74 ahli parlimen yang ada bersama-sama PN ketika ini, entahlah dalam mimpi apa mereka boleh dapat angka 126 itu. Dengan jumlah 126 yang dihebohkan, ia bermakna berlaku pertambahan seramai 52, iaitu seramai 52 ahli parlimen yang menyokong Anwar dan kerajaan perpaduan sekarang beralih menyokong PN yang kini mempunyai 74 ahli parlimen. Daripada parti mana dalam blok kerajaan mereka dapat angka 52 itu? Mudah kata, ini sebenarnya bukan lagi bermimpi di siang hari, tetapi mengigau kerana jiwa kacau lalu merakau angka yang entah apa-apa. Kalau sudah tahu sokongan kerajaan ada 148 ahli parlimen dan tiada kemampuan untuk PN berbuat sesuatu yang luar biasa mengubah angka yang mereka miliki, lebih baiklah duduk diam-diam dan buat saja kerja lain yang lebih berfaedah. Kan sekarang dah malu sendiri. Syabuddin Hussein, 8 hari bulan 5, 2023. Apapun yang dikatakan dalam berita ini tidak mencerminkan pendirian admin channel ini. Salam Malaysia Madani, selamat petang dan selamat berhari raya.